Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, kita nak imbas kembali kuliah kita yang lepas, iaitu kuliah yang ketujuh, supaya kita ada kesinambungan antara pelajaran hari ini dengan pelajaran yang kita dah lalu. Kuliah yang lepas kita rumuskan dalam bentuk rajah saja. Kita masuk tajuk ilmu-ilmu fardu kifayah. Sebelum itu tuan-tuan, kita dah belajar ilmu-ilmu yang fardu ain, konsep dia. Kemudian kita masuk tajuk yang baru, ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain ini semua orang kena belajar, semua orang kena wajib, kena belajar dan kena amal. Sementara ilmu fardu kifayah, seandainya dah ada orang yang ada ilmu dan mampu mengamalkan dia dalam kawasan kita, kita kira terlepaslah. Tapi kalau tak ada walau seorang, semua yang ada tu kena tanggung dosa dia. Contohnya ilmu berbekam. Kita cerita hari tu dah. Dalam kawasan kita paling kurang kena ada satu orang yang boleh berbekam, yang boleh membekam orang. Sebab kata Imam Ghazali, yang tu termasuk dalam ilmu fardu kifayah. Kalau di kawasan kita tak ada, kita kena pakat-pakat hantar satu orang pergi belajar ilmu berbekam, supaya lepas yang fardu kifayah tadi. Dalam 2-3 hari ini kita pun sibuk dengan isu di Palestin, di Gaza. Kita pun tahulah peperangan di sana. Saya nak bercerita tentang ubat-ubatan. Kita hantar 10 trailer yang masuk 1-2 trailer. Yang lain tu kena rampas, hilanglah macam-macam masalah. Seluruh dunia hantar 10 trailer, dah lepaslah 2-3 trailer. Jadi di sana ubat sentiasa tak cukup. Jadi salah satu saranan kita, dah tahu dah hantar ubat banyak, yang masuk sikit, orang sakit ramai, apa kata kita hantar kemahiran. Contoh dia tadi ilmu berbekam tadi itulah. Dengan berbekam ni banyak penyakit boleh dikurangkan, dan beberapa penyakit boleh dihilangkan terus. Kita duk hantar ubat banyak, masuk sikit, kan rugi. Jadi ubat terus hantar, tapi kita faham yang masuk sikit je, yang lain tu kena rampas, ataupun tak boleh nak masuk, sangkut di sempadan. Apa kata kita hantar kemahiran berbekam. Kita ambil orang-orang di sana tu, dah ada dah orang boleh bekam sana, tapi nak bagi ramai, supaya di setiap kamp, di setiap kampung, di setiap kota raya tu ada orang yang boleh berbekam. Kalau kurang ubat-ubatan pun, dengan berbekam dia dah boleh nak selamat orang dah, boleh nak kurang penyakit dah. Selain daripada kemahiran berbekam, apa kata kita hantar pula kemahiran meruqyah. Ada penyakit-penyakit dalam perut ke, penyakit kepala ke, sakit kepala ke, ada ayat-ayat Al-Quran, latih pula orang di sana. Ubat tak masuk pun, dia masih boleh mengubat orang juga. Apa kata kita hantar pula kemahiran refleksologi, ilmu urutan tapak kaki, tapak tangan, urutan di telinga. Ini semua tempat-tempat yang ada refleks pada seluruh anggota badan kita. Kita hantar kemahiran yang itu. Kita hantar ubat memang sentiasa tak cukup, tapi seandainya di sana ramai orang boleh bekam, ramai orang boleh ruqyah, ramai orang boleh ilmu refleksologi, alangkah banyak manfaat dia. Tak payah ubat-ubatan masuk banyak pun, masih boleh selamatkan ramai orang, masih boleh sihatkan ramai orang. Begitu juga dengan scan, mengesan penyakit melalui mata. Tengok mata kita boleh agak dia ni apa masalah. Mengesan penyakit melalui lidah, yang ni doktor-doktor perubatan moden pun amalkan. Mengesan penyakit melalui tapak tangan. Kalau tidak, kita berharap pada alatan lah. Orang sakit ramai, ni kenapa tak cek ni? Alah, tak ada stetoskop lah, tak ada mesin pengimbas lah, mesin scan tak ada lah, tak ada ni mesin x-ray lah. Tapi bayangkan kalau di sana ramai orang boleh kesan penyakit melalui mata, boleh kesan penyakit melalui lidah, boleh kesan penyakit melalui tapak tangan. Alangkah banyaknya manfaat dia. Jadi kita faham sekarang, kita hantar ubat 10 trailer pergi, 1 trailer je lepas. Ubat sentiasa tak cukup, peralatan sentiasa tak cukup untuk perubatan. Sepatutnya dunia menghantar ke sana kemahiran. Kemahiran Tai Chi, kita tahu dah, dengan Tai Chi ni boleh mengurangkan beberapa jenis penyakit, boleh menyelamat, boleh menyembuhkan beberapa jenis penyakit dengan izin Allah. Kita latih orang di sana, ambillah orang Hamas ke, orang apa ke, latih dia supaya dia latih pula orang di sana. Itu salah satu cara dia. Nak bergantung pada ubat, pada alatan memang susah nak masuk, tambah-tambah zaman perang sekarang ni. Ilmu-ilmu yang fardu kifayah,
Ilmu-ilmu yang fardu kifayah ini menurut Imam Al-Ghazali terbahagi kepada dua. Yang pertama ilmu syariah, yang kedua ilmu bukan syariah. Ilmu syariah ni ilmu-ilmu agama. Dia tidak boleh kita reka-reka, melainkan dia kena dapat melalui nabi-nabi, melalui rasul-rasul, dengan kitab-kitab mereka. Contohnya cara nak menguruskan jenazah, kita bukan boleh reka-reka kan. Pengetahuan tentang alam akhirat, tentang kehidupan selepas mati, kita bukan boleh reka-reka, dia mesti kena melalui wahyu. Tentang pengurusan zakat, tak boleh reka-reka juga. Yang tu ilmu fardu kifayah yang syariah. Ilmu fardu kifayah yang bukan syariah, ilmu-ilmu ini datang daripada pemikiran manusia. Manusia dia kaji, dia boleh dapat ilmu tu, boleh dapat penyelesaian. Contohnya ilmu matematik. Yang ni tak payah tunggu wahyu, tak payah tunggu nabi, tak payah tunggu rasul. Kita sendiri boleh kaji dan boleh dapat jawapan. Contohnya orang zaman dulu, dia bina kuda. Satu hari seekor kuda dia makan 3 ikat rumput. Dia ada 300 ekor kuda. Jadi dia kira lah sendiri, satu ekor kuda makan 3 ikat rumput. Kalau 300 kuda, dia kira. Dia tak payah tunggu wahyu. Ni nak kira ni kena tunggu nabi datang, baru kita boleh kira. Tak payah. Yang tu ilmu fardu kifayah yang bukan syariah. Contohnya lagi ilmu kedoktoran. Ilmu kedoktoran tak perlu tunggu wahyu, tak perlu tunggu nabi dan rasul. Kaji. Kaji. Orang zaman dulu, orang-orang di Eropah, di mana mayat penjenayah yang kena gantung, kena hukum mati tu, malam-malam dia pergi curi. Dia curi, dia bedah, dia tengok di dalam perut, di dalam jantung semua macam mana. Kalau zaman sekarang, kaji, dapat keputusan, orang yang sakit kepala ni, kalau dibagi ubat yang boleh tahan sakit, boleh lega. Kaji, dapat paracetamol. Okey lah tu. Maksud dia tak payah tunggu wahyu.